Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah Hidayah binti Abdul Ghani, pelajar PPISMP ambilan Jun 2023 dari kelas Pendidikan Islam 2. Pada hari ini, saya sedikit sebanyak ingin mengulas berkenaan metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Seterusnya membincangkan sejarah pemikiran akidah. Mari kita bincangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulakan dengan metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Yang pertama iaitu membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Kita akan pergi pada maksud paksaan. Paksa itu sendiri mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka membawa erti perbuatan memestikan seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Dari maksud paksaan itu sendiri ialah tindakan memaksa atau memberi tekanan yang kuat kepada seseorang atau sesuatu untuk melakukan sesuatu yang mereka mungkin tidak mahu lakukan atau tidak bersetuju untuk melakukannya. Itu maksud paksaan. Seterusnya, dan ini merupakan antara contoh dalil berkenaan paksaan, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud tidak ada paksaan dalam agama Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam daripada kesesatan, iaitu kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan tauhid dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan, iaitu tali agama yang teguh yang tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan hadis ini jika dikaitkan dengan paksaan, ayat yang pada mulanya tadi menekankan bahawa tiada paksaan dalam agama Islam. Seterusnya, kita pergi kepada taklid. Apa itu taklid sebenarnya? Taklid ni mengikut jumhur ulama usul al-ahkam. Taklid ni boleh diertikan sebagai mengikuti sesuatu perkataan atau perbuatan orang lain tanpa meneliti atau mengetahui dalilnya, atau juga penerimaan hukum-hukum daripada seorang imam tertentu. Itu mengikut jumhur ulama usul al-ahkam. Mengikut Imam Ghazali pula, taklid ialah menerima sesuatu pendapat tanpa mengetahui alasan atau hujah. Maka kita boleh rumuskan taklid bermaksud menerima atau mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui hujahnya mengikut Al-Quran atau Al-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya boleh diertikan di sini, dapat kita rumuskan taklid ni merupakan budaya ikut-ikutan semata-mata, membuat tertulis sahaja, iaitu tanpa mencari mana dalilnya, tanpa mencari mana sumbernya sahih atau tidak. Ia hanyalah budaya ikut-ikutan. Baiklah, seterusnya ini merupakan dalil yang berkaitan dengan taklid dari surah Al-Baqarah ayat 170. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Maksudnya, dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak. Bahkan kami hanya menurut apa yang kami peroleh daripada nenek moyang kami. Patutkah mereka menurutnya sekalipun nenek moyangnya itu tidak faham sesuatu apapun tentang perkara-perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah daripada Allah. Jadinya dalil ini menunjukkan perbuatan taklid, iaitu budaya ikut-ikutan. Sehingga kan bila sampai ayat ini kepada mereka pun, mereka tetap dengan sifat sombong mereka dengan mengatakan tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami peroleh daripada nenek moyang kami.
Jadinya mereka tiada usaha untuk menentukan benarkah mereka punya kepercayaan itu. Mereka tidak mengkaji, mereka hanya mengikut sahaja apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Jadinya dapat disimpulkan di sini antara pandangan yang diambil ialah wajib bagi seseorang itu untuk mengkaji, iaitu wajib bagi seseorang yang berkemampuan untuk belajar supaya tidak terikat hanya pada taklid semata-mata. Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang, untuk mencari ilmu tu sangat-sangat mudah di ujung jari sahaja. Hanya menggunakan telefon kita dapat belajar apa akidah itu bagaimana. Dan insya-Allah dengan bantuan teknologi zaman sekarang ni lebih mudah untuk kita mengetahui dan mendalami agama Islam itu sendiri. Seterusnya dapat mencari akidah yang benar, insya-Allah. Seterusnya kita beralih kepada metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Yang kedua iaitu menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Maksud akal ialah daya kekuatan yang berada pada jiwa manusia sehingga mampu untuk menerima ilmu pengetahuan serta menjadi alat untuk berfikir. Maksud daripada ayat ini pula ialah akal ini sendiri merujuk kepada kemampuan intelektual dan daya berfikir yang ada dalam jiwa manusia. Dan akal ni juga membolehkan manusia tu menerima sesuatu ilmu. Jadinya dalam konteks ini akal adalah salah satu aspek yang penting yang boleh membezakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, dengan makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan, dan membolehkan manusia ni untuk belajar, berfikir dan memahami aspek-aspek kehidupan. Baiklah, ini merupakan contoh dalil yang berkaitan dengan akal manusia. Maksudnya dari surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat yang ke-80, yang bermaksud, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang menentukan pertukaran malam dan siang. Maka tidakkah kamu mahu menggunakan akal kamu? Jadi jelas ayat ini menunjukkan Allah tu menuntut manusia untuk menggunakan akal supaya berfikir. Allah lah, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Siapa? Allah suruh kita berfikir untuk berfikir. Allah suruh kita menggunakan akal untuk kita berfikir. Lihat kebesaran Allah, iaitu dari Allah ni mampu menghidupkan. Siapa lagi yang mampu menghidupkan, yang meniupkan roh bayi dalam diri seseorang, iaitu ibu kita. Siapa yang mampu menghidupkan dan siapa yang mampu mematikan, macam mana apa yang kita lihat di sekeliling kita pada hari ini, iaitu kematian yang berlaku. Dan dialah yang menentukan pertukaran malam dan siang. Maka tidakkah kamu mahu menggunakan akal? Jadinya Allah tuntut manusia ni supaya lihat kebesaran Allah menerusi alam yang sedia ada di muka bumi ni. Siapa lagi yang mampu menukarkan malam menjadi siang, siang menjadi malam? Adakah batu-batu yang tidak boleh buat apa-apa itu mampu untuk menukarkan malam kepada siang dan siang kepada malam? Sedangkan bercakap pun tidak mampu, apatah lagi untuk berbuat sedemikian. Jadi ayat ini menuntut manusia agar menggunakan akal dan berfikir. Seterusnya kita beralih kepada dalil yang mendedahkan kebatilan, iaitu kepercayaan terhadap berhala dari surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat yang ke-17. Maksudnya,
Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberi rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki daripada Allah dan sembahlah Dia. Serta bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Dalil yang mengisbatkan kebatilannya ialah dari surah Al-Ikhlas, iaitu surah yang ke-112 ayat yang pertama, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Ayat yang kedua ialah dari surah Al-Ikhlas juga, iaitu ayat yang keempat, yang bermaksud, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Apa yang saya dapat simpulkan daripada dalil ini ialah ayat ini menekankan tentang konsep tauhid, iaitu kepercayaan hanya pada kekuasaan dan keesaan Allah semata-mata dan menyandarkan manusia daripada penyembahan berhala. Dan Allah beritahu, Allah berfirman dalam surah itu ialah berhala yang disembah itu tidak mampu berbuat apa-apa, dan Allah lah selayak-layaknya pemberi rezeki, dan manusia ni dituntut dan wajib hanya mengabdikan diri, menyembah hanya semata-mata kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah dan berharap bergantung hanya kepada Allah. Seperti kisah Nabi Ibrahim yang memecahkan berhala, banyak berhala, dan menggunakan kapak, dan akhirnya kapak itu diletakkan kepada berhala yang paling besar. Dan ketika itu orang-orang marah, dan Nabi Ibrahim kata, cuba bertanya kepada berhala yang besar itu. Jadinya mereka ada yang terpinga-pinga dan mengatakan bahawa mana mungkin berhala itu boleh berkata-kata. Jadinya layak ke berhala itu dijadikan bahan sembahan? Layak ke kita menyembah berhala? Sedangkan untuk berkata-kata pun berhala itu tidak mampu, apatah lagi untuk memberi rezeki. Dan berhala itu sendiri wujud atas ciptaan manusia. Jika manusia tak menciptanya, maka berhala itu pun takkan wujud dan tak ada kat dunia. Jadinya ayat ini menuntut agar manusia itu berfikir kembali, seperti yang difirmankan Allah, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki. Jadinya manusia ni dapat berfikir siapa Tuhan yang selayak-layaknya disembah, dan seterusnya dapat menyedari bahawa akidah Islam ni ialah akidah yang benar dan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Seterusnya kita beralih kepada metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah yang keempat, iaitu membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Kita beralih kepada dalil, iaitu dari surah Al-Anqad ayat 97. Ayat yang pertama saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Dalil yang mengisbatkan kebenarannya iaitu dari surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat 3 hingga 4. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang bermaksud, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu, sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadinya apa yang saya nak sampaikan dari ayat ini ialah bahawa Al-Quran itu bukan makhluk, kerana ada fahaman yang mengatakan bahawa Al-Quran ini ialah hadis dan ianya ialah makhluk, dan Al-Quran ini ialah makhluk. Jadinya mana mungkin Al-Quran ini makhluk, kerana Al-Quran sendiri ialah kalam Allah, datangnya daripada Allah.
hadis yang ada itu bukan semata-mata dari Nabi Muhammad SAW, kerana apa yang diperkatakan, segala perbuatan, segala perkataan yang dilontarkan oleh Nabi bukan atas kehendak Nabi sendiri, bukan atas fahaman Nabi sendiri, melainkan daripada wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, dalil yang kedua ialah dari surah Al-Ikhlas. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dan dalil yang mengisbatkan kebenarannya ialah dari surah Al-Anbiya, iaitu ayat yang ke-22, yang bermaksud, seandainya pada keduanya, iaitu di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arash dari apa yang mereka sifatkan. Jadinya, apa yang saya boleh katakan ialah dari dalil ini, sungguhnya Allah itu Maha Esa, Allah itu tunggal, Tuhan itu satu, iaitu Allah semata-mata, hanyalah Allah. Sekiranya Tuhan, kerana ada agama dan fahaman yang berpendapat bahawa Tuhan itu ada banyak, jadinya ada sekiranya ingin meminta rezeki, meminta kepada Tuhan ini, sekiranya ingin meminta perkara lain, meminta kepada Tuhan ini. Jadinya sekiranya Tuhan itu ada dua ataupun banyak, maka hancur binasalah dunia ini, kerana masing-masing tentu mempunyai kehendak masing-masing. Jadinya mustahil bahawa Tuhan itu banyak. Dan sesungguhnya dalil ini membuktikan bahawa Tuhan yang selayak-layak disembah ialah Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal. Seterusnya, kita beralih kepada sejarah pemikiran akidah. Pada zaman yang pertama, pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman ini, tidak banyak lagi persoalan yang timbul kerana kepercayaan yang sangat kukuh dan teguh. Para sahabat hanya bertanya mengenai hukum hakam. Pada zaman Rasulullah ini, tidak banyak persoalan yang timbul kerana para sahabat ni dia menerima terus apa yang disampaikan daripada Rasulullah SAW, dan tanpa banyak persoalan lah. Jadinya mereka terus menjumpai Nabi sekiranya ada apa-apa kemusykilan ataupun ada yang tertanya-tanya mengenai hukum hakam. Jadinya mereka terus saja jumpa Nabi dan bertanyakan kemusykilan tersebut. Seterusnya, kenapa tak banyak persoalan ketika ini? Kerana salah satu sebabnya para sahabat juga memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis tu, kerana Al-Quran kan ditulis dan diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadinya para sahabat ni mereka terus faham apa yang terkandung dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadinya disebabkan perkara inilah tidak banyak persoalan yang timbul pada ketika itu. Selain itu juga disebabkan para sahabat ni dapat memahami dengan baik kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Disebabkan ini, tanpa mereka tidak banyak mempersoalkan makna di sebalik ayat-ayat tersebut. Dan pada ketika itu juga kepercayaan umat Islam sangat kuat dan teguh. Seterusnya, pada zaman sahabat, iaitu pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab, pada ketika ini tidak ada perselisihan faham, masih tidak ada perselisihan faham, kerana para sahabat pada ketika ini sibuk menghadapi peperangan. Selain itu, mereka juga mengikuti Al-Quran dan menjauhi apa yang ditegah. Mereka mensucikan Al-Quran daripada sebarang sifat yang tidak layak, tidak gemar membahaskan perkara tentang akidah. Pada zaman ini masih tidak ada lagi timbul persoalan mengenai akidah, kerana para sahabat mengetahui
mengetahui bahawa persoalan akidah ini akan menyebabkan menimbulkan perselisihan dan perpecahan umat Islam. Oleh itu, para sahabat lebih mengutamakan dan memberikan penekanan dalam perkara yang berkaitan dengan hukum hakam amali sahaja. Jadinya jika ada yang kurang jelas, mereka akan merujuk kepada Al-Quran dan Hadis dan mencari keputusan yang tepat untuk mencari penyelesaiannya. Sekiranya ada yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan nas Al-Quran dan Hadis, para sahabat ni akan mengkiaskan dengan perkara yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Seterusnya, pada zaman Khalifah Sayyidina Uthman, di sinilah mulanya timbul persoalan tentang akidah, di mana pertelingkahan dan kekacauan politik sudah berlaku. Puak-puak juga terdapat timbulnya puak-puak yang mempertahankan fahaman mereka sendiri yang tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, dan timbullah periwayatan hadis palsu. Untuk menerangkannya dengan lebih jelas, pada ketika berlakunya pertelingkahan dan kekacauan politik tu, ianya berakhir dengan terbunuhnya Sayyidina Uthman. Maka ketika itu umat Islam ni terpecah belah dan terpecah kepada beberapa kelompok dan kelompok fahaman ataupun puak. Jadinya masing-masing ingin mempertahankan fahaman mereka dan pendirian mereka sendiri. Jadinya terbukalah ruang untuk mentakwilkan nas-nas Al-Quran dan Hadis. Disebabkan kekacauan ini, pertelingkahan ini, terbitlah pelbagai masalah dan muncullah hadis-hadis palsu. Seterusnya, pada zaman Khalifah Sayyidina Ali akhirnya menjadi khalifah. Itu pun setelah didesak oleh pengikut Sayyidina Ali. Seterusnya, pada zaman ini juga terjadilah goncangan akidah umat Islam yang sangat kuat. Maka timbullah beberapa kumpulan, antaranya kumpulan yang pertama ialah kumpulan Syiah, iaitu yang terlalu menyanjung Sayyidina Ali, sehingga mereka mengatakan dan memberi alasan bahawa Ahlul Bait, iaitu keluarga atau keturunan Rasulullah SAW itu perlu diangkat dan dijadikan pemimpin, dan mereka sanggup menggubal ataupun membuat hadis-hadis palsu. Seterusnya timbullah kumpulan yang kedua, iaitu dikenali sebagai Khawarij, dan dari dua kumpulan inilah timbul lagi kefahaman dan kumpulan yang lain yang sangat bertentangan dengan agama Islam, dan dua kumpulan ini telah berjaya membuatkan akidah umat Islam pada masa itu haru biru. Dan walaupun pada ketika ini timbulnya persoalan tentang akidah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap menjaga akidah Islam yang sebenar, kerana itulah merupakan janji Allah kepada kita semua. Dan seterusnya muncullah antara kumpulan yang lain, iaitu Al-Qadariyah dan Mu'tazilah. Seterusnya kita pergi kepada akidah zaman Bani Umayyah. Pada zaman ini sudah terbentuknya mazhab-mazhab seperti mazhab Syiah, Khawarij, mazhab Murji'ah, mazhab Jabariyah, mazhab Qadariyah dan mazhab Mu'tazilah. Telah wujudnya berbagai mazhab. Daripada wujudnya hanya beberapa kumpulan dan kelompok, timbulnya mazhab-mazhab. Seterusnya, apa yang saya nak terangkan sedikit tentang mazhab Jabariyah. Ada dalil yang berkait mengenai mazhab ini. Saya bacakan sedikit dari surah Al-Anfal, iaitu ayat yang ke-17. Maksudnya, maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah jualah yang menyebabkan pembunuhan mereka,
Dan bukanlah engkau, wahai Muhammad, yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah jualah yang melempar untuk membinasakan orang-orang kafir dan untuk mengurniakan orang-orang yang beriman dengan pengurniaan yang baik, iaitu kemenangan daripadanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya di sini, fahaman Jabariyah ini mereka tidak bebas dari segi apa. Mereka berpendapat bahawa semua perbuatan mereka, apa yang berlaku semuanya hanyalah aturan Allah semata-mata. Sama ada mereka berbuat kejahatan ataupun berbuat kebaikan, semua itu telah diaturkan oleh Allah. Jadinya manusia juga perlu ada ikhtiar, iaitu cara untuk mengeluarkan diri kita daripada melakukan kejahatan. Jadinya bukanlah semua tindakan kita ini Allah telah aturkan. Seperti contohnya, sesuatu perbuatan dosa itu kita boleh elakkan dengan cara dengan menggunakan iman yang kita ada. Jadinya sama ada kita manusia ini ingin membuat kebaikan ataupun kejahatan, kita boleh mengawal diri kita dengan mengawal nafsu kita, supaya kita membuat apa yang Allah suruh dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadinya apabila mazhab Jabariyah ni berpendapat bahawa semua perkara yang kita buat semuanya hanyalah aturan Allah semata-mata, sangatlah bertentangan dengan sifat Allah, iaitu Allah Maha Adil. Seterusnya saya ingin menerangkan berkaitan akidah di zaman kerajaan Abbasiyah sehingga kini. Pada zaman kerajaan Abbasiyah ini merupakan zaman keemasan dan kegemilangan umat Islam pada awal zaman kerajaan Abbasiyah. Jadinya di mana ketika itu terjalinnya hubungan pergaulan dengan suku-suku di luar Arab yang mempercepat berkembangnya ilmu pengetahuan itulah. Jadinya antara usaha yang terkenal pada masa itu ialah penterjemahan besar-besaran segala buku falsafah dari Yunani. Lama-kelamaan bermula dari masa itu telah wujudnya gerakan mempergunakan falsafah untuk menetapkan akidah Islamiah dan ilmu kalam baru yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW maupun para sahabat. Kiranya pada masa keruntuhan dinasti Abbasiyah itu seolah-olah pintu ijtihad sudah tertutup. Dan seperti mana yang kita ketahui bahawa pada masa kini ilmu Islam kembali kepada 4 mazhab yang masyhur, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sekian sahaja pembentangan ini dari saya. Jadinya sebagai kesimpulannya, sebagai umat Islam adalah penting bagi kita untuk berpegang teguh kepada akidah Islam yang sebenar agar kita dapat hidup dalam keadaan yang sejahtera dan dapat mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita serta bergerak mendekati kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Bye dan Assalamualaikum.